Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi pada podcast kita malam ini. Ingin membicarakan topik mengenai rasuah. Pada malam ini saya ditemani oleh Encik Azizi, Iskandar dan juga Ustaz dia juga sekali. Kita ada Ustaz pada malam ini, ya kan? Ustaz Yusof. Yusof. Ya, Ustaz Dan Yusof. saya Muhammad Nurdin sebagai moderator korang. Okey. Untuk membuka topik perbualan kita pada malam ini mengenai rasuah, saya ingin menanyakan kepada korang, mengajukan soalan. Apakah pendapat korang mengenai rasuah ini? Bagi saya, rasuah ni adalah satu aktiviti di mana kita menyelesaikan sesebuah masalah dengan cara mudah, apa jua cara sekalipun, maupun wang ringgit, ataupun bantuan, ataupun hadiah. Rasuah ni berlaku kerana kita ingin memudahkan sesuatu urusan tanpa birokrasi. Terusnya saya rasa pendapat tu boleh diterima lah. Jadi ada pendapat-pendapat lain. Pada pendapat saya lah Rasuah dia tak elok lah. Sebab dia kita apa ni, Dia merosakkan moral. betul, dia merosakkan moral. Sebab rasuah ni kira kita macam ambil jalan mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan cara dia cakap tadi bagi dia rasuah, tapi dia orang declare dia sebagai hadiah lah, wang ringgit lah kan. Macam macam ada satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-188 bermaksud, janganlah kamu menggunakan hak atau memakan harta orang lain dengan cara yang salah, jalan yang salah. So, Al-Quran sendiri dah cakap benda tu salah. Kita Islam hidup kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ada halal dan haram, betul tak? Kalau Tuhan dah cakap salah, benda tu haram, tak elok. Kita sebagai umat Islam, kita kena ikut. Ada Tuhan cakap haram, takkan kau nak halal kan, betul tak? Kita kena patuhlah kan. Sebab kalau kita Islam kan. Setuju ni? Setuju. Alhamdulillah. Sebab, tapi itulah Islam, memang Islam kata rasuah salah dan sebagainya. Tapi saya nak tanya juga, pada pengamatan saya pada era hari ini, dosa apa yang orang Islam belum buat lagi? Tak sembahyang dah buat, minum dah buat, mabuk dah buat. Apa lagi yang orang tak buat lagi? Tak ada satu pun dosa dekat dunia ni yang orang Islam belum buat lagi. Jadi balik isu rasuah tadi, it's a normal thing. So, become normal Sangat normal. pada hidup harian budak-budak, remaja maupun orang dewasa. Maaf cakap lah, politik keluar masuk. Kalau kau kaya, kau boleh buat semua. Kau kaya, duit banyak, bagi je. Jalan mudah ada, duit pula banyak, tak tahu buat apa. Lu lah bagi rasuah je lah. Bahasa Inggeris pernah mengatakan, with money you can do everything, money is king. Cash is king. Sebab diorang dah bertuhankan duit, Betul. dah tak bertuhankan Allah. Di mana, okey, bila kita dah faham kan rasuah tu sebenarnya benda yang tak elok kan. Tapi benda ni sering berlaku, kerap berlaku. Di mana kita boleh nampak benda ni berlaku? Sejujurnya macam saya cakap tadi lah, pemimpin negara kita lah sendiri, pemimpin negara kita sendiri. Sebab kebanyakan pemimpin hari ini kita tahu dah memang kerja dia orang selain pergi office, tamprin kerja apa semua, dia orang pergi mahkamah. Sampai hari ni masih ada pemimpin yang memegang jawatan menteri, timbalan menteri pun masih pergi ke sana. Jadi nak highlight isu rasuah ni tak boleh saja pada pemimpin, kepala dia dah macam tu. Jadi saya tak nafikan juga yang di bawah ikut. Jadi bila selain isu-isu yang melibatkan pemimpin tertinggi, kita tahu ada juga yang melibatkan di peringkat penjawat awam dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok, maaf, ada pegawai polis. So rasuah tu besar lah kan? Sangat besar. Sebab dia dah melirik daripada atas sampai ke bawah. Jadi nak salahkan siapa tu kita tak boleh lah. Sebab benda dah jadi satu isu yang daripada dulu memang kita tak dapat nak tutup. Kita tak tahu lah dari Tak mana tahu dah benda boleh. ni. Ya, betul. Saya setuju dengan Puan Azizi. Tapi saya nak note dekat sini, kadang-kadang
rasuah ini bukan disebabkan sifat tamak halubah manusia. Kadang-kadang kita kena lihat juga pada faktor tekanan. Satu, faktor tekanan pada individu. Satu, faktor tekanan hidup. Individu ni, lagi-lagi mereka yang berjawatan dalam penjawat awam, terkadang boleh dikatakan mereka mengambil rasuah kerana terpaksa, kerana yang di atas sudah mengambil, yang di bawah juga kena mengambil. Terkadang-kala mengambil rasuah ini juga dijadikan sebagai satu arahan untuk memudahkan segala operasi. Kerana apa saya cakap macam ini? Duka cita saya maklumkan, ayah saya sendiri pun penjawat awam. Beliau telah bercerita pada saya bagaimana amalan rasuah ini berlaku dalam pejabat dia sendiri. Yang kedua pula, dari segi tekanan hidup, kadang-kadang kita kena lihat kesusahan dan kegawatan ekonomi pada hari ini. Tidak semua orang dilahirkan senang, tidak semua orang diberi rezeki mereka dalam bentuk wang ringgit. Betul? Kadang mereka mengambil rasuah kerana ia merupakan jalan pendek untuk mereka ada wang lebih untuk mereka support diri diorang. Mungkin beli keperluan anak, susu. Kadang kita tak tahu. Sebalik tirai kan, kadang tak ada orang cerita begitu. Bagi saya sendiri pun kan, saya tengok orang rasuah ni, saya macam kenapa nak buat rasuah kan? Terus tu saya setuju dengan pendapat lain pun kira betul lah. Cara mengatasi tu kurang yang boleh kita ambil. So kesimpulannya yang kita boleh ambil, banyak orang yang ingin mengambil jalan juga. So kesimpulan rasuah yang kita boleh buat pada malam ini, apa yang kita boleh simpulkan? Rasuah itu tak elok. Rasuah ini perlu dijauhkan demi kesejahteraan negara dan masyarakat. Rasuah ni dia nak tak nak kena terima yang bagaimana teruk, bagaimana buruk persepsi seseorang ataupun satu komuniti kepada rasuah, kena terima hakikat yang hari ini rasuah sudah ada dalam negara. Jadi kita nak bantras pun tak boleh, kita nak seni pun tak boleh, macam tu tak boleh. Jadi kita kena kurangkan lah. Kena self esteem lah benda tu. Kita kena Bermula dari diri sendiri. Itu saya setuju. Kita kena start daripada diri kita. Barulah kita membangun bagi orang lain kan. Betul, kita start pada diri kita. Kita benci benda tu, kau ni memang tak nak buat. So kita memang takkan buat. Dan sebab kita terhukum kan, haram. Betul, setuju Betul. Jadi pada diri kita, kita boleh bawa ke yang ada lain. ke kawan-kawan kita. So betul. kawan-kawan kita boleh spread benda tu lagi kepada kawan-kawan mereka. Kita spread that positivity lah. Spread positivity ya. Okay. So kesimpulannya itu yang kita boleh dapat pada malam ini kan. So apa kita kena apa? Jauhi rasuah. So kita pun dah sampai kepada hujung podcast kita pada Eh, ini. seronok cakap tahu tu dah sampai Oi. hujung ni. Kita punya Tapi Tengok moderator pun dengar Ahmad. Kenapa? Faham tak faham 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 Harap semua faham lah kan. Dah banyak poin-poin yang diberikan oleh kita punya panel-panel kita pada malam ini, dijemput khas untuk korang yang berada di sana. So, berada di kaca TV, di TikTok, Ya. YouTube. Corong radio. So terima kasih dan selamat malam. Salam sejahtera. Dalam bab 2 ini, kita akan menggali isu-isu kemanusiaan global termasuk konflik bersenjata, krisis pelarian, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik dan perubahan iklim. Dengan menitik beratkan pada pandangan keseluruhan, kita akan melihat bagaimana penyelesaian holistik dan kerjasama antarabangsa menjadi kunci untuk mencapai dunia yang lebih selamat, adil dan mampan. Mari kita teruskan perbincangan. Salah satu isu global ialah krisis pelarian yang membawa implikasi serius terhadap keselamatan, kesejahteraan dan integrasi sosial. Pelarian menghadapi risiko kehilangan nyawa, ancaman eksploitasi dan kekurangan sumber di tempat perlindungan. Kesejahteraan psikologi dan ekonomi mereka juga turut terancam seperti yang sedang berlaku di Palestin. Kesukaran akses pendidikan dan stigma sosial turut menyulitkan mereka. Pentingnya, kerjasama global dan pendekatan holistik dalam menangani krisis ini menjadi penekanan. Melalui empati dan tindakan bersama, kita boleh mencipta persekitaran yang lebih selamat dan inklusif bagi penduduk di Palestin yang sedang memperjuangkan tanah air mereka.
Dalam konteks krisis migrasi, kerjasama global adalah kunci. Punca seperti konflik dan kemiskinan memerlukan penyelesaian serentak. Perlindungan hak asasi manusia dan layanan berperikemanusiaan penting. Kawalan sempadan yang ketat dan laluan migrasi yang selamat perlu diperkukuhkan. Dengan kesedaran awam yang tinggi, kita dapat mengurangkan stigma dan mencapai dunia lebih inklusif. Kita haruslah bersatu padu untuk menangani isu yang berlaku di Palestin untuk mencapai solusi yang mampan. Perubahan iklim dan kemanusiaan boleh memberi kesan serius kepada keadaan hidup di wilayah Palestin. Berikut adalah huraian tentang hubungan antara perubahan iklim dan isu kemanusiaan di Palestin, termasuk ketersediaan kemarau dan air. Macam yang kita semua tahu, Palestin sekarang sedang mengalami masalah kemarau yang semakin teruk akibat perubahan iklim. Sumber air yang terhad semakin terancam dapat menjejaskan ketersediaan air untuk kegunaan pertanian dan keperluan perindustrian. Ini menyebabkan ketegangan antara kumpulan masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, peningkatan suhu dan kesihatan awam. Macam yang kita tahulah, peningkatan suhu ni melampau dan perubahan corak cuaca juga boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan awam. Penyakit yang berkaitan haba, hidrasi dan penyebaran penyakit berjangkit mungkin lebih menjadi biasa, terutamanya dalam persekitaran yang miskin dan terpinggir. Selain itu pula, perubahan dalam corak hujan pula ataupun keterdedahan pertanian. Perubahan corak hujan boleh menjejaskan sektor pertanian di Palestin. Keamatan hujan yang meningkat atau tempoh kemarau yang lebih lama boleh merosakkan tanaman dan menjejaskan produktiviti pertanian yang merupakan sumber mata pencarian utama bagi majoriti penduduk di Palestin. Nak dijadikan cerita tentang konflik bersenjata dan kesannya ni besar tau. Impak psikososial dalam konflik bersenjata juga memberikan impak yang besar pada individu yang terlibat dan masyarakat juga, tak kisahlah dari dalam negara maupun luar negara. Impak ini juga melibatkan berbagai aspek termasuklah kesihatan mental, hubungan sosial, ekonomi dan keamanan negara. Dapat kita lihat tentang isu Palestin sekarang juga, kita tahu kita tak boleh masuk negara Palestin dan susah nak masuk. Jadi, kita sebagai saudara Islam ataupun jiran yang jauh, kita boleh bantu mereka juga. Macam kita boleh bantu mereka dengan boikot produk Israel yang terdapat di pasaran sehingga sekarang. Jadi, bila kita boikot produk Israel, Israel juga kurang modal untuk mereka beli senjata untuk memusnahkan Palestin. Dengan cara ini pun, kita boleh tolong Palestin tau. Selain itu, kita juga boleh sebarkan segala perangai-perangai jahat Israel dekat social media. Seperti ramai lagi tahu perangai Israel yang kejam ni dan dapat membuka mata semua orang. Di samping itu, peranan masyarakat dalam penyelesaian konflik juga berkait rapat dengan impak psikososial. Konflik merupakan salah satu masalah yang sering kali terjadi dalam masyarakat, baik dalam negara maupun luar negara. Konflik ini terjadi dengan pelbagai pandangan, kepentingan dan diskriminasi. Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik yang telah berlaku. Bukan itu sahaja, dengan menangani masalah ini, masyarakat haruslah bekerjasama dalam situasi yang berlaku. Penyakit menular dan kemanusiaan. Pertama, persekitaran global dan cabaran. Ada dua, iaitu yang pertama, konflik antara Israel dan Palestin. Konflik ini berkepanjangan antara Israel dan Palestin tetap menjadi sumber utama ketidakstabilan dan ketidakfahaman di wilayah tersebut. Isu berkait status Jerusalem dan Israel, negara Palestin menjadi titik fokus perselisihan yang belum diselesaikan. Yang kedua, pandemik dan kesihatan masyarakat. Seperti di negara lain, pandemik COVID-19 telah memberikan impak pada kesihatan masyarakat dan ekonomi Palestin. Tantangan melibatkan akses terhadap vaksin, perawatan ubatan dan ekonomi pandemik. Yang kedua ialah peranan kesedaran kesihatan dalam menangani wabak di Palestin. Yang pertama ialah pentingnya vaksin. Kesedaran kesihatan dapat membantu dalam menangani kempen vaksin, memberikan maklumat yang benar tentang keamanan dan manfaat vaksin. Hal ini dapat meningkatkan vaksin di antara masyarakat yang merupakan langkah penting dalam menangani wabak. Baik, yang terakhir ialah kerjasama komuniti atau masyarakat. Kesedaran
kesihatan dapat memperkuatkan kerjasama komuniti dalam menangani wabak, masyarakat yang berinformasi lebih mungkin terlibat dalam tindakan kolektif, melindungi satu sama lain dan memutuskan rantai penyebaran penyakit. Selamat sejahtera. Nama saya Angeline dan hari ini saya akan menyampaikan tentang kesan terhadap kesejahteraan masyarakat di Palestin. Kesejahteraan masyarakat di Palestin telah terpengaruh oleh pelbagai faktor yang kompleks termasuk konflik politik dan konflik Israel-Palestin. Beberapa kesan terhadap kesejahteraan masyarakat Palestin melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah konflik berkepanjangan dengan Israel telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan di wilayah tersebut. Serangan militer, pemboman dan temporan telah mengakibatkan kerugian manusia, merusak infrastruktur dan mencipta ketidakpastian yang berkelanjutan. Seterusnya, pembatasan pergerakan di wilayah Palestin, terutama di tepi barat dan jalur Gaza, telah membatasi akses masyarakat Palestina ke layanan dasar seperti pendidikan, kesihatan dan pekerjaan. Pembatasan ini juga mempengaruhi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Palestin telah terpengaruh oleh konflik dan pembatasan ekonomi. Tingkat pengangguran tinggi terutama di antara pemuda serta keterbatasan peluang ekonomi telah menjadi masalah serius. Ini adalah antara masalah-masalah yang telah berlaku di Palestin pada masa sekarang. Seterusnya ialah cabaran perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut definisi Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English adalah hak-hak yang pada umumnya perlu dinikmati setiap manusia, seperti hak kebebasan, keadilan dan sebagainya. Dalam konteks hak asasi manusia, krisis yang wujud meliputi persoalan hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Seperti yang kita tahu, isu pembunuhan rakyat Palestin yang tidak berdosa, memusnahkan rumah kediaman, memenjarakan mereka yang disyaki pengganas dan pengambilan tanah secara haram adalah isu yang telah berlangsung setelah sekian lama. Semuanya jelas dalam mencabut hak asasi penduduk Palestin seperti yang termaktub dalam Hak Kebebasan Konvensyen Geneva kali keempat yang disebut dalam Seksyen 14. Seterusnya ialah kesan terhadap hubungan antarabangsa. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa pada asasnya ia terdiri daripada perjanjian, persetujuan di antara negara yang berniat untuk mengikat kesan yang legal antara parti-parti yang telah bersetuju pada mereka. Kedaulatan undang-undang yang berasaskan kelakuan tekal negara-negara bertindak dari mempercayai bahawa undang-undang memerlukan mereka untuk melakukannya dengan cara itu. Ramai orang dan negara menyokong kemerdekaan Palestin dan menganggap konflik antara Israel dan Palestin sebagai masalah penempatan haram dan pencabulan hak asasi manusia. Mereka percaya bahawa usaha damai mesti mengambil kira hak rakyat Palestin, termasuk penubuhan negara Palestin yang berdaulat. Okey, seterusnya saya nak kupaskan tentang isu media sosial terhadap Palestin. Penggunaan media sosial terhadap isu Palestin sekarang ni kita dapat melihat dan memiliki dampak terutamanya dalam menyebarkan informasi, sokongan, fakta-fakta dan berita terhadap Palestin dan dapat menciptakan kesedaran global ataupun satu dunia. Pertama sekali adalah meningkatkan sokongan dan solidariti terhadap isu Palestin. Seperti kita tahu media sosial ni sekarang kita banyak aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang ni orang zaman sekarang ni guna seperti Instagram apa semua kan. Jadi media sosial ini dapat menjadi platform utama terhadap individu, seseorang ataupun kelompok masyarakat ataupun organisasi ataupun kerajaan untuk menyuarakan sokongan-sokongan kita terhadap Palestin. Pelibatan masyarakat dalam kesedaran sosial di Palestin penting bagi menyokong dan membela hak asasi manusia serta menyuarakan kesedaran terhadap isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Masyarakat boleh menyertai kempen kesedaran, sumbangan kemanusiaan, demonstrasi aman atau menyebarkan informasi melalui sosial media untuk menyokong usaha mencapai keadilan dan perdamaian di Palestin. Kepekaan dan penyertaan aktif dari masyarakat adalah penting untuk mencipta kesedaran global tentang keperluan membantu Palestin dalam mencapai keadilan dan keamanan. Selain itu, masyarakat juga boleh mengadakan kempen kesedaran di komuniti mereka untuk menyebarkan maklumat tentang sejarah, budaya dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Ini boleh melalui seminar, ceramah ataupun program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu di Palestin. Justru itu, penggunaan media sosial juga penting
Ianya akan menjadi platform media sosial untuk berkongsi maklumat, berbicara tentang isu-isu Palestin dan menarik perhatian masyarakat global terhadap keperluan untuk menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Pelibatan masyarakat adalah kunci dalam membentuk kesedaran global tentang pentingnya perdamaian dan keadilan di Palestin. Dengan menyokong dan menyuarakan kepentingan hak asasi manusia, masyarakat boleh memainkan peranan penting dalam usaha mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan bagi rakyat Palestin.